Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Mat Yunan akan mengajarkan anda tentang penalaan alat muzik bertali ataupun strings. Okey, apa itu penalaan? Penalaan itu adalah kalau biasa kita dengar tuning ataupun kita menala dalam bahasa Melayunya. Menala alat muzik tersebut, menala not tersebut agar note tu lebih tepat ataupun dia tidak terlalu sharp ataupun dia tidak terlalu flat. Maksudnya ada sharp, dia tak terlalu tinggi, dan dia tidak terlalu flat tu dia tak terlalu rendah. Okay. So basically penalaan alat muzik ni tak kira apa pun instrumen adalah sangat penting bagi sesiapa yang bermain alat muzik. Lagi-lagi instrumen yang memerlukan penalaan seperti violin, viola, cello, double bass, gitar dan sebagainya yang memerlukan penalaan. Okey. Hal ini kerana penalaan alat muzik adalah perlu dilakukan sebelum anda bermain alat muzik tersebut agar not yang dimainkan adalah betul dan tidak sumbang. Maknanya benda ni adalah sangat penting tau. Sebab contoh kalau anda tak tune ataupun anda tak tala anda punya alat muzik, contohlah anda tak tune anda punya gitar, apa yang anda akan main tu bunyinya akan sumbang dan not-not dia tak akan dapat sama dengan musician lain. Sebab tu adalah tuning ni sangat penting tau. Okey. Kebiasaannya alat muzik bertali seperti violin akan menggunakan tuning pegs dan fine tuners untuk menala alat muzik tersebut. Okey, apa itu tuning pegs dan apa itu fine tuners? Okey. Ni adalah, kalau korang anda semua tengok ni adalah tuning pegs pada alat muzik violin, viola, cello, double bass. Kalau anda nampak benda macam ni yang ada 4 tempat pusing tu, itu adalah tuning pegs. Dan okey, ini pula adalah fine tuners yang dekat bahagian bawah dia. Ada 4 kat sini kan. Ini adalah fine tuners. Okey. Seterusnya, okay, mari kita kenali secara ringkas lah tentang alat muzik bertali ni sebelum kita nak belajar macam mana nak tune dia ataupun kita nak tala dia. Okay, ni adalah violin, alat muzik yang paling kecil dalam keluarga strings ni. Okay, kemudian ni viola, dia besar sikit daripada violin. Yang lagi besar adalah cello dan paling besar adalah double bass. Okey, itulah secara ringkas pengenalan tentang alat muzik bertali. Macam keluarga string, itulah alat-alat dia. Okey, mengenal pasti not dalam setiap tali. Okey, perkara yang paling penting sekali adalah kita kena tahu dekat violin tu kan ada 4 tali kan. Ada 4 tali, tali satu, tali paling rendah dan tali paling tinggi kan. Kita kena tahu setiap tali tu note dia apa sebelum kita nak tune dia. Kalau tak, dia mungkin akan mengganggu anda punya permainan sewaktu anda nak bermain alat muzik tu. Sebab setiap karakter instrumen tu lain-lain dia punya tali dia. Okey, macam contoh, okey, ni adalah violin, viola, cello, double bass. Okey, ini adalah note-note pada tali tersebut. Macam contoh kalau anda tengok ni yang paling tebal ni adalah note tali yang paling tebal, biasa tali yang paling rendah lah, dan tali yang paling nipis adalah tali yang paling tinggi. Okey, macam kita tengok violin G, D, A, E. Okey, ini untuk violin. Okey, untuk viola pula tali yang paling rendah dia adalah C, G, D, A. Okey. Kemudian untuk cello C, G, D, A. Cello dengan viola dia punya tali dia pada note tu sama. Okey. Nampak ni macam C, G, D, A, C, G, D, A. Paling tinggi dia A. Okey, dan kemudian untuk double bass dia lain sikit. Dia punya tali dia E, A, D, G. Dia macam 4 tali gitar. Dia macam tali gitar yang 4 tali gitar. E, A, D, G. Itu untuk double bass. Okey, clear semua? Clear, faham? Okey, faham. Okey. So ini adalah tali-tali, kita kenali tali-tali. Okey, ini apa, macam tali pertama note dia apa, ni tali kedua note dia apa, tali ketiga note dia apa, tali keempat note dia apa. Okey. Okey, seterusnya
Okay, cara untuk menala alat muzik bertali. Okay, first kali kalau nak tune alat muzik bertali ataupun strings lah, alat muzik strings, maafkan saya. Okay, pusingkannya pada tuning pegs mengikut arah jam. Jika mengikut arah jam, maksudnya ke depan macam ni. Okay, jika anda nak tegangkan dia, tegangkan tali tu, macam contoh tegangkan, maknanya tali tu makin lama note dia makin lama makin tinggi, tu dipanggil sharp lah orang cakap. Macam contoh kalau awak anda semua nak sharpkan tali tu, anda pusing mengikut arah jam. Okey. Dan kalau anda nak kendurkan tali tu, anda lawan arah jam ataupun anda kebelakangkan tali tu untuk flatkan tali tu ataupun note tu. Macam contoh katakanlah anda tune tali keempat, tali D untuk double bass kan. Okey, D tu anda rasa dia punya note D tu terlalu flat, anda kedepankan dia untuk sharpkan dia sedikit. Kalau D tu terlalu sharp ataupun terlalu tinggi, dia tak tepat, anda kendurkan dia sedikit, anda flatkan dia sedikit note tu. Itu basically mana-mana alat muzik, macam contoh gitar ke gambus pun, gambus pun dia menggunakan konsep yang sama. Macam clockwise ke depan lawan arah, mengikut arah jam, dan anti clockwise lawan arah jam untuk flat. Okey. Jika note pada tali tersebut masih tidak tepat, maafkan saya, anda juga boleh menala semula pada fine tuners dan pusingkannya sedikit sama seperti anda lakukan pada tuning pegs, iaitu ikut arah jam dan lawan arah jam. Okey. So specialnya violin ataupun alat-alat music string ni, dia ada dua tuner, dia punya tempat tuner tau. Okey. Yang pertama dekat tuning pegs lah tadi tu kan. Okey. Yang kedua dekat bahagian fine tuners tu lah, yang bawah yang bulat tu. Macam contoh, okey, jap saya tunjuk gambar bagi clear sikit. Okey, yang ni fine tuners, ini tuning peg. Okey, macam contoh kalau note yang anda dah tune tu dia masih orang cakap masih tak tepat lagi, anda tak perlu adjust balik dekat sini. Contohlah, anda boleh adjust dekat fine tuners ni. Macam contoh, anda boleh kedepankan dia untuk sharpkan ataupun ke belakangkan dia untuk flatkan. So ini untuk fine tuners. Okey, note tersebut akan lebih tinggi apabila anda pusingkannya ke depan, dan note tersebut akan lebih rendah apabila anda pusingkannya ke belakang. Macam itulah basicnya. Okey, untuk orang cakap tune alat muzik tersebut ataupun tala dalam bahasa Melayunya. Okey. Seterusnya, anda juga boleh memeriksa note anda menggunakan electronic tuner. Satu, anda menala instrumen tersebut agar note pada tali tersebut lebih tepat. Okey, basically kalau biasanya kebiasaannya pemuzik, dia akan menggunakan tuner. Ini adalah contoh tuner, contoh-contoh tuner. Dia akan menggunakan tuner untuk check dia punya notes yang sewaktu tune tu. Okey, so dekat sini ada 3 jenis tuner lah. Yang pertama tuner biasa, yang kedua pertama tuner biasalah yang sekali dengan metronom tu, yang lama sikit model dia. Lepas tu ada tuner yang jenis macam tuner gitar tu, yang dia lebih moden lah orang kata. Dan yang paling terkini ada dekat aplikasi dalam telefon anda. Dalam apps apa-apa, anda search je dekat Google Play Store ataupun App Store, memang ada. Anda search tuner, memang berlambak, memang banyak jenis macam-macam jenis tuner dalam apps dalam phone anda tu. So kalau contohlah sewaktu anda nak tune violin ataupun viola, cello ataupun double bass, waktu anda nak tune tu pastikan jangan ada bunyi lain yang mengganggu tau. Ni sebabkan contoh kalau anda tengah tune, tiba-tiba ada bunyi gitar tengah main kan. So tuner tu dia akan tangkap bunyi yang lain yang ganggu tu juga tau. So sewaktu anda nak tune, pastikan anda berada di tempat yang sunyi ke, ataupun tak ada siapa yang ganggu anda sewaktu tune, untuk anda dapatkan bunyi ataupun note yang lebih tepat lah orang cakap. Okay, tu basically untuk cara yang paling basic untuk anda tala ataupun tune alat muzik anda, alat muzik string ni. Okay.
Seterusnya saya akan menerangkan sedikit lah tentang tips menala violin, tips menala viola, tips menala cello, tips menala double bass. Okey. Yang pertama sekali, periksa tune violin anda. Periksa dulu, check dulu tune violin tu dia macam mana. Macam setiap tali tu anda check adakah note dia lari-lari ke, ada tersharp ke, ada terflat ke, ada terkendur ke. Anda check dulu, main dulu. Lepas tu menala secara perlahan-lahan dari note yang rendah hingga note yang tinggi. Okey. Maksudnya kat sini anda tak boleh terus macam contoh kalau anda waktu tu okey ni violin lah contoh, sebab maafkan saya sebab saya tak ada violin. Ni violin, okey. Contohlah anda nak tune violin tersebut tapi anda terus pusing dia laju-laju. Lagi-lagi saya contohlah tali yang paling nipis sekali tu anda pusing dia laju-laju, dia boleh menyebabkan tali tu putus tau. So kena hati-hati kat situ. So nasihat saya tala ataupun tune pusing tali tersebut menggunakan tuning peg tu secara perlahan-lahan lah, agar dia punya agar boleh mendapatkan note yang lebih tepat, dan dia tak akan menyebabkan tali tu putus. Lagi-lagi tali baru ke apa ke, tali lama ke kan. So kena hati-hati benda-benda macam tu. Okey. Tips dia untuk tune violin ni, tala pada tali ketiga dulu, note A dulu. Maknanya tune note A dulu baru note-note yang lain. Okay. Gunakan fine tuners untuk jika pitch tersebut kurang daripada 1 semitone. Dan jika anda semua gunakan tali baru, kebarangkalian untuk tali tersebut lari daripada dia punya tune tu memang tinggi tau. So anda kena selalu tune tali anda yang baru pasang tu supaya dia note dia tepat. Lama-lama dia akan jadi note, dia takkan lari-lari macam yang baru-baru lah orang cakap. Okay, clear Faham semua? Faham, alhamdulillah, syukur. Okay, tips untuk menala viola. Menala daripada note yang rendah hingga note yang tinggi. Tala tali tersebut secara perlahan-lahan macam saya cakap tadi tu. Okay. Tala menggunakan fine tuners untuk melaraskan semula note yang telah ditala. Tala tali A dulu. So tips dia ni pun viola pun sama juga. Tune tali A dulu, lepas tu diikuti dengan tali D, tali G dan tali C. Inilah cara yang biasanya pemain viola profesional ataupun pemain viola yang beginner akan tune dorang punya viola. Okey. Periksa tune setiap kali menggunakan tuner. Okey. Okey. Seterusnya adalah tips menala cello. Okey. Dekat sini ada gambar-gambar dia supaya anda semua tak adalah bosan kan, asyik nampak point je kan. Mesti nak tengok macam gambar-gambar sikit kan. Ni macam ni saya jumpa dan saya share kepada anda semualah. Okey. Yang pertama sekali untuk tips tune cello ni, letakkan digital tuner berhampiran dengan cello anda. Yang kedua, mainkan cello anda untuk mendengar bunyinya. Maknanya mainkan dulu cello tu, dengar bunyi dia ada sharp ke, ada flat ke, supaya anda tahu anda patut tune dekat mana, apa semua tu. Okey. Seterusnya lihat pada screen tuner untuk menala. Seterusnya check screen tu, maknanya waktu anda tengah main tu sambil tengok screen tuner tu, note dia tersharp ke, terflat ke, waktu tu sambil anda tune. Okey. Mainkan note C dan dengar. Okey, maknanya mainkan note C dulu, lepas tu dengar tepat ke tak tepat. Lepas tu seterusnya pusingkan tuning peg mengikut arah jam. Ni macam biasa lah, macam saya bagi tahu awal tadi tu. Pusing ikut arah jam ataupun ke depan untuk sharpkan. Untuk flatkan dia, kendurkan dia, pusingkan belakang ataupun lawan arah jam. Okey. Ini saya dah cakap, saya dah cover 5 dengan 6 ni. Okey. Tala tali lain daripada kanan ke kiri. Okey, maknanya start tala tu daripada tali yang paling kanan
Tali yang paling kiri sampailah tali ke kanan. Yang tali yang paling kanan. Okay. Yang paling penting sekali, pastikan bridge cello ni ada kat tengah-tengah lah, supaya dia punya tali tu regang semuanya. Okay, kemudian tala semua tali dan periksa tali mana yang perlu ditala. Okay, lepas tu gunakan fine tuners untuk menempatkan lagi tune cello. Okay, gunakan dia sama je. Basically alat music string ni dia punya konsep dia sama je. Okay, ada tuning pack, ada fine tuners. So kalau agak-agak macam anda dah push gila-gila dekat waktu dah tune kan, sebab biasanya tuning pack ni memang dia ketat sikit tau. So bila anda dah dapatkan note yang anda nak tu, macam contoh D ke apa yang tepat, tiba-tiba dia terlari, anda tak perlu adjust lagi dekat tuning pack tu, anda adjust dekat fine tuners je. Okay, lepas tu check balik lah dekat tuner yang lain. Macam contoh check dekat tuner phone ke, ataupun check dekat piano bagi nak pastikan note dia tepat lah. Note yang anda setiap tali yang anda telah tune tu, pastikan note dia tepat lah sebelum anda nak start main alat muzik tu. Okay, itu untuk cello. Okay, seterusnya untuk double bass. Okay, ni biasalah, gunakan tuner untuk periksa tune double bass anda. Tala tune tali G terlebih dahulu, kemudian barulah note D, A dan akhir sekali E. Maknanya daripada hujung sekali, daripada tali tinggi sampailah tali paling rendah. Okey. Ini sama je, konsep dia pun sama je semua sekali ni, sama macam kebanyakan alat-alat string lah. Semuanya konsepnya sama sahaja. Okey. Kesimpulannya. Secara kesimpulannya, penalaan alat muzik bertali adalah penting kerana jika ini tidak dilakukan akan menyebabkan not-not yang kita main pada alat muzik tersebut akan menjadi sumbang. Macam saya cakap tadi lah pada awal-awal, jika kita tak tune alat muzik kita ni, dia akan menyebabkan apa yang kita main tu akan jadi sumbang. Memang akan bunyi dia memang akan sakit telinga lah. Itu yang paling penting lah. Apa-apa, perhatikan dulu, amalkan biasanya sebelum anda bermain alat muzik, sebelum anda praktis, tune dulu anda punya instrumen. Bila dah tune, buat warm up sikit, kemudian bila warm up tu, bila dah ready, dah check chromatic ke scale ke apa semua, warm up, bagi note dia rasa dengar betul-betul note dia ada flat ke, ada sharp ke, flat dia, barulah anda ready untuk anda bermain alat muzik ataupun practice piece anda yang anda ingin mainkan lah. Okey. Jadikan ia sebagai satu rutin yang akan selalu dipraktikkan. Okey. Itulah basically apa itu penalaan alat muzik bertali, ataupun yang biasa kita cakap adalah tuning lah. Tuning. Okey, apa-apa instrumen pun tuning adalah penting tau. Jangan lupa tune instrumen anda. Itu saja daripada saya. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye bye. Bye bye. Sekian, terima kasih.